Jerantut sebuah pekan kecil di negeri Pahang. Langkahnya bermula di sini. Berkereta hampir 2 jam menuju ke sebuah destinasi di mana sedang menanti ratusan anak-anak bangsa yang menagih ilmu untuk dipenuhi di dada. Saya Cikgu Naim. Sekarang ni kita dalam perjalanan ke SK Ulu Tembeling yang terletak di Kampung Bantal, lebih kurang dalam 80 km. Biasanya perjalanan mengambil masa dalam 2 jam hingga 2 jam setengah. Okey, kita dah masuk ke jalan menuju ke Kuala Tahan. Sepanjang jalan ni kita akan melalui kawasan hutan lah. Kemudahan telekomunikasi pula ada ketikanya amat terhad dan perlahan. Malah mereka bagaikan berada di bumi asing, dikelilingi hutan dan sungai yang luas. Kita dah sampai ke Pekan Kuala Tahan. Sebentar lagi kita akan berhenti di Pekan Kuala Tahan untuk membeli bekalan. Kerana untuk ke Kampung Bantal kita akan meneruskan perjalanan lebih kurang sejam lagi, iaitu separuh perjalanan daripada Bandar Jerantut. Jadi di Pekan Kuala Tahan ni, pada waktu dahulu, guru-guru yang berkhidmat di SK Ulu Tembeling akan menaiki bot di Kuala Tahan yang mengambil masa 2 jam setengah. Kenapa tempat ini diberi nama Bukit Awan? Kerana pada waktu-waktu tertentu kita dapat melihat awan akan meliputi di atas kawasan Bukit Awan ini. Okey, sekarang ni kita berada di Bukit Awan, salah satu tempat yang menarik sepanjang perjalanan ke Kampung Bantal. Okey, kalau kita lihat di bahagian atas puncak Bukit Awan ni adalah bekas jalan lama sebelum adanya jalan tar. Okay, jadi pada waktu dahulu guru-guru menggunakan jalan di lereng bukit, menggunakan kenderaan pacuan 4 roda. Kali pertama melalui jalan lereng bukit ini, tipulah kalau tiada perasaan gemetar. Tetapi itulah yang terpaksa dilakukan oleh guru-guru untuk mendidik murid-murid di SK Ulu Tembeling. Jadi itulah pengalaman yang saya rasa tak dapat dibeli dengan wang ringgit, dan itulah pengalaman yang paling bernilai untuk guru-guru di SK Ulu Tembeling. Keadaan jalan yang terpaksa dihadapi oleh guru-guru untuk keluar masuk ke Kampung Bantal Ulu Tembeling pada setiap minggu. Okey, kita telah berada di penghujung jalan tar. Jadi kita akan meneruskan perjalanan melalui jalan batu sepanjang lebih kurang 2 km sehingga ke JT Kampung Bantal, dan kita akan meneruskan perjalanan dengan menaiki bot untuk menyeberangi Sungai Tembeling. Untuk menuju ke Kampung Bantal ini, kita perlu memulakan perjalanan dari Bandar Jerantut. Perhubungan jalan darat kini lebih baik berbanding dengan rakan-rakan lama mereka sebelum ini yang terpaksa meredah jalan air lebih 5 jam melalui Kuala Tembeling. Kita dah sampai di seberang Bantal, di kawasan JT. Jadi saya akan meletakkan kenderaan di sini, dan pada hari Jumaat barulah saya akan mengambil kenderaan pula untuk keluar ke Bandar Jerantut. Jadi sebentar lagi kita akan menunggu bot untuk menyeberangi Sungai Tembeling untuk ke Kampung Bantal. Jadi inilah rutin bagi guru-guru yang tinggal di Ulu Tembeling. Sistem pendidikan tidak boleh berjaya tanpa dedikasi dan iltizam guru
Perubahan sebenar tidak akan berlaku tanpa kesungguhan serta pengorbanan guru dan pemimpin sekolah. Mereka sentiasa mencari kaedah untuk memupuk dan mengekalkan kecemerlangan. Guru dan pemimpin sekolah sedia ada bukan sahaja telah menggunakan pelbagai sumber dalam bentuk sokongan dan pembangunan profesional. Malah profesion keguruan juga telah menjadi suatu profesion yang dinamik, kekal profesional dan memberikan kepuasan untuk menarik minat mereka yang terbaik supaya kekal berkhidmat dalam sistem pendidikan Malaysia. Selamat datang ke SK Ulu Tembeling. Sekolah ini merupakan sekolah yang kelima saya bertugas sebagai guru besar. Mana sebelum ini saya pernah bertugas di SK Tanjung Besar Benta, SK Kuala Penuh Kuantan, SK Sindrut, Sekolah Murid Asli di Kuala Lipis dan SK Limau Purut serta di SK Ulu Tembeling. Saya mula bertugas di sekolah ini pada 1 bulan Mac 2021 atas permintaan saya. Sebab saya selama 7 tahun di SK Sindrut, sekolah asli seramai 602 orang murid dan saya amat seronok di sekolah pedalaman itu. Jadi atas faktor itu, apabila saya ditukarkan ke SK Limau Purut dan saya pun minta semula tukar ke SK Ulu Tembeling sekolah pedalaman. Jadi di sini di sekolah ini saya sudah berada hampir 1 tahun lebih. Saya berminat bertugas di sekolah-sekolah pedalaman kerana saya melihat di sini kita dapat mempelbagaikan gaya pengurusan kita. Makna kita di sekolah pedalaman ini kitalah sebagai segala-galanya. Mana kalau kita betul pembawakan kita, maka sekolah itu insya-Allah akan mencapai kejayaan dan kecemerlangan dia. Tapi kalau kita tidak membawa ke hala tuju yang benar, yang elok, maka sekolah itu akan long lay lah. Jadi atas pengalaman saya di sekolah asli di Sindrut selama 7 tahun dan di sekolah itu saya sudah berjaya membawa sekolah itu ke arah yang lebih baik. Saya telah bertugas di SK Ulu Tembeling selama 10 tahun. Ini adalah sekolah pertama saya berkhidmat setelah menamatkan pengajian di Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Hais. Ketika kali pertama saya menerima tawaran untuk berkhidmat, saya telah ditempatkan di SK Ulu Tembeling. Pada mulanya, saya tercari-cari di manakah lokasi SK Ulu Tembeling. Pada hari perjalanan, saya telah diarahkan untuk ke JT Kuala Tahan dan di situ saya terpaksa menaiki bot ke SK Ulu Tembeling yang mengambil masa 3 jam. Selain daripada cabaran perjalanan untuk ke SK Ulu Tembeling, SK Ulu Tembeling adalah sekolah yang kecil dan jumlah guru yang sedikit. Kami juga diamanahkan untuk menggalas tanggungjawab yang lain di samping tanggungjawab hakiki kami iaitu mengajar murid-murid di SK Ulu Tembeling. Mereka adalah hero yang tidak didendang. Dikala ramai yang cuba mengelak dengan pelbagai alasan dijelma, guru-guru ini menerima amanah untuk bertugas di kawasan pedalaman. Memang ia kawasan yang terlalu asing bagi mereka, apatah lagi mereka yang berasal dari pekan atau bandar besar. Pada tafsiran awal, mengajar di sekolah pedalaman adalah suatu mimpi ngeri yang mahu dielak. Segalanya berbeza di sini. Tidak ada restoran atau gedung membeli belah untuk bersantai. Saya telah berkhidmat di SK Ulu Tembeling selama 12 tahun dan ini adalah sekolah pertama saya ditugaskan sebagai guru yang terlatih. Saya berbangga kerana diberi peluang untuk berkhidmat di sekolah pedalaman. SK Ulu Tembeling merupakan SK pilihan saya sebenarnya
saya mohon untuk dihantar ke sekolah ini kerana masa ambilan untuk ke maktab batch saya merupakan ambilan khas untuk sekolah-sekolah pedalaman khususnya di Sabah dan Sarawak. Tetapi sebenarnya saya dah jatuh cinta dengan SK Ulu Tembeling kerana sebelum saya dihantar ke maktab, saya telah berkhidmat sebagai guru tidak terlatih di sini selama lebih kurang setahun. Bagi guru-guru di Sekolah Kebangsaan Ulu Tembeling di Kampung Bantal ini, segala kepayahan dan cabaran itu hilang apabila memikirkan kepada tugas mendidik anak bangsa sebagai seorang guru sebagaimana yang diikrarkan sebelum ini. Perjalanan ke SK Ulu Tembeling masa awal posting saya mengambil masa 4 hingga 5 jam dan pengangkutan utama adalah bot. Untuk sampai ke JT Kuala Tahan, kami akan berkumpul dan akan bergerak awal lah daripada JT. Jadi kami akan melalui beberapa jeram dan jika air surut, ada di sesetengah jeram, kami terpaksa turun dan tolak bot. Dari segi kesihatan pula, klinik waktu zaman awal posting saya, doktor tak ada doktor tetap. Jadi doktor akan rotate daripada klinik Kuala Tahan sebulan sekali. Saya memang ada masalah asma. Jadi bila tak ada doktor, agak susah sikitlah untuk saya dapatkan bekalan ubat. Jadi saya akan stop sendiri ubat-ubat saya. Dari segi makanan pun awal-awal posting dulu, makanan banyak berbeza dengan cara saya makan. Apa yang saya buat ialah saya terpaksa beli makanan dalam stok yang banyak untuk dibawa masuk ke Ulu Tembeling. Di sekolah ini ada seramai 17 orang guru dan 8 orang AKP. Sementara muridnya ada 75 orang, 20 orang terdiri pada murid orang asli. Jadi di sini juga saya perlu berbaik-baik dengan guru dan saya fokuskan sebenarnya apabila saya datang sekolah ini, saya fokuskan kepada 4 perkara. Yang pertama, budaya kerja berpasukan. Yang kedua, kemenjadian murid. Yang ketiga, keceriaan sekolah. Dan yang keempatnya ialah peningkatan pencapaian kurikulum murid-murid di sini. Itulah 4 perkara utama yang saya fokuskan untuk sekolah ini. Dan untuk tahun pertama ini saya lebih fokuskan kepada kedatangan murid dan juga keceriaan sekolah. Bertugas di kawasan pedalaman tidaklah seteruk sebagaimana yang disangka oleh ramai pihak. Malah mereka juga begitu gembira melalui kehidupan sebagai seorang guru di pedalaman dan khidmat mereka disanjung serta mendapat pengiktirafan masyarakat setempat. Guru-guru ini sedar perjalanan mereka ke Ulu Tembeling dulu dan sekarang penuh dengan dugaan serta terdedah dengan bahaya. Tetapi demi perjuangan mendidik anak bangsa, kesemuanya diserahkan kepada takdir ilahi. Saya berasal di Kampung Bantal dan bersekolah di sini, dan semasa saya bersekolah rendah dahulu, saya berkesempatan dua sekolah, permulaannya sekolah lama dan sempat 2 tahun saya berada di sekolah baru. Sebab masa dulu saya bersekolah dulu dari darjah 1 sampai darjah 5 memang kami bersekolah duduk di kampung atas, memang beriringi dengan orang tua yang berbekalkan senapan patah. Sebab masa dulu memang kata orang tu harimau memang tak dapat lagi lah. Saya ni anak jati Ulu Tembeling lah, anak jati Kuala Bantal ya. Sampailah kata orang sekarang tu dia orang beri kepercayaan kepada saya sebagai ketua kampung. Seterusnya melantik saya menjadi YDP. Datangnya almarhum Sultan Ahmad Shah datang ke sini sebab pusatnya Ulu Tembeling adalah di Kampung Bantal. Jadi dia nak tengok bangunan sekolahnya lain dari yang lain pada sekolah kampung lain di Ulu Tembeling. Kemesraan dengan orang rakyat Ulu Tembeling ni memang tak dapat dipisahkan lah. Jadi kita bukannya mohon, tapi dia yang kitahkan sendiri supaya dia ubah suaikan bangunan. Alhamdulillah sekarang ni beginilah apa yang terdapat. Kita tengok lain dari sekolah-sekolah lain. Tugas sebagai pendidik yang dianggap mulia dan penuh barakah ini diteruskan dengan menganggap ia suatu amanah kepada negara. Hubungan antara sekolah dengan masyarakat juga sangat akrab dan harmoni. Semangat kemasyarakatan dan nilai kerjasama antara pihak sekolah dan PIBG
dalam memastikan peningkatan prestasi sekolah, memudahkan proses pendidikan kepada murid. Pelbagai aktiviti kemasyarakatan dijalankan sebagai lambang penyatuan dan satu hati antara sekolah dan para ibu bapa. Pengorbanan cikgu sini saya rasa tak terhingga dah. Pernah dengan saya masa jalan baru-baru siap dalam keadaan kita berlumpur. Kadang-kadang cikgu sampai 12 jam nak sampai ke Bandar Jerantuk daripada sini je. Kadang-kadang nak balik ada kadang setengah tu. Abang menangis tengah jalan ya. Memikir keadaannya, tanggungjawab dia orang nak sampai ke sini tapi terpaksa juga. Kerana tugasnya dia jalankan di sini walaupun di Gusai, di Madaling, di Bantal ya. Jadi semangat orang memang kata orang tu boleh dikatakan wira lah ya, wira sebagai guru. Dengan hubungan erat yang terjalin ini, SK Ulu Tembeling tidak mempunyai banyak masalah dengan kehadiran murid ke sekolah kerana ibu bapa telah diterapkan dengan semangat dan peri pentingnya pendidikan kepada anak-anak mereka. Kerana itu tidak kedengaran keluhan mahupun rungutan daripada ibu bapa yang mengerah keringat demi menyekolahkan anak-anak untuk masa depannya lebih cerah. Ketiadaan jalan darat untuk ke sekolah tidak menjadi penghalang bagi mereka meneruskan persekolahan. Biarpun terpaksa berdepan dengan pelbagai risiko yang tinggi ketika berada di sungai, terutamanya ketika hujan, semua cabaran ini tidak mematahkan semangat mereka yang mahu anak-anak mereka menjadi insan yang berpendidikan. Lahir di Kampung Bantal, lepas tu sekolah di Kampung Bantal juga, sekolah kebangsaan. Masa tu ada sekolah dia hanya di Kampung Bantal, sekolah Ulu Tembeling saja. Kami bersyukurlah kepada pihak kerajaan lah dapat membuat jalan. Tak sangka kita dapat jalan sebatang jalan ke Kampung Bantal ni. Usaha guru ni begitu kuat mendidik anak-anaknya. Saya amat bersyukurlah kerana cikgu-cikgu yang daripada luar sanggup datang sini semata-mata untuk kepentingan anak-anak kami. Kalau dia tidak sanggup jauh meninggalkan anak isteri, tapi beliau adalah seorang guru yang begitu kaliber untuk untuk kepentingan anak-anak kami di sini. Saban hari berdepan dengan murid-murid yang amat dahagakan ilmu pengetahuan, semangat mereka semakin bertambah untuk meneruskan amanah kerajaan bagi memberikan pendidikan kepada rakyat di segenap ceruk negara. Pantas menyesuaikan diri dengan keadaan persekitaran di pedalaman adalah kunci utama untuk mengelak rasa bosan dan tertekan. Sebagai guru besar, saya perlu berbaik dengan masyarakat di sini dan menjadikan mereka sebagai sebuah keluarga kita supaya kita senang menyelesaikan apa-apa masalah sekiranya berlaku isu-isu yang timbul membabitkan masyarakat ataupun guru-guru. Oleh kerana itulah saya terpaksa bercampur dengan mereka dalam apa jua program di kampung dan juga waktu-waktu ke lapangan, waktu-waktu petang saya akan bersantai-santai di kedai-kedai berminum bersama dengan mereka. Jadi dengan ini saya dapat input-input daripada ibu bapa ataupun daripada masyarakat untuk memperbaiki lagi pengurusan di sekolah ini. Saya suka keadaan di sini yang mana masyarakat di sini sangat membantu dan walaupun komuniti kecil tapi kita tak rasa keseorangan. Dari segi rakan-rakan sekerja kami tak ramai tapi kami ada membantu sama sendiri dari segi banyak perkara. Contoh dia dari segi untuk kemudahan angkat barang, dari segi menyediakan alat-alat ABM, kami akan share dari segi download bahan-bahan untuk mengajar. Jadi siapa yang keluar dapat layan internet, kita akan share lah barang-barang yang boleh digunakan di dalam kelas. Sejujurnya saya amat kagum dengan kecekalan murid-murid SK Ulu Tembeling untuk hadir ke sekolah walaupun mereka terpaksa menaiki keyboard, ada yang terpaksa meredah payah untuk sampai ke sekolah, tapi mereka tetap hadir ke sekolah.
Untuk memudahkan murid-murid SK Ulu Temblik untuk menuntut ilmu, pihak sekolah telah menyediakan kemudahan asrama. Jadi murid-murid SK Ulu Temblik boleh tinggal di asrama seawal tahun 1 lagi. Guru di pedalaman bukan sahaja menikmati udara bersih dan jauh daripada masalah kesesakan, malah mereka juga gembira mendapat makanan laut yang segar dan murah. Kegigihan dan keriangan guru-guru di pedalaman ini membuktikan bahawa persepsi bertugas jauh di kawasan terpencil adalah suatu kehidupan yang memeritkan, tidak tepat sama sekali. Harapan saya sekolah Ulu Temblik ini akan lebih maju selaras dengan plan transformasi Pahang yang diilhamkan oleh Tuan Pengarah Pendidikan Pahang, iaitu guru-guru perlu bertindak mengikut 3C, iaitu cekap, cepat dan cermat. InsyaAllah mana tahun hadapan ataupun tahun ini pembinaan jambatan tu mungkin akan dibina untuk kita ke sekolah kebangsaan Ulu Temblik ini. InsyaAllah ya. Jadi kepada cikgu-cikgu yang berada di sini, teruskanlah tugas cikgu. Bagi kami, saya ni sebagai YDP sini, insyaAllah saya akan bantu selagi boleh. Saya berharap saya diberikan lebih kekuatan dan kesihatan untuk terus menabur bakti demi mendidik anak-anak murid di SK Ulu Temblik supaya mereka tidak tercicir dengan murid-murid di bandar. Terpencil bukan bererti tercicir. Bagi mereka yang sudah lama menabur bakti untuk anak bangsa ini, tiada kata nasihat atau pedoman sebagai panduan. Hanya ikrar dan berjiwa besar, apa sahaja rintangan mampu diatasi. Ibarat Allah bisa, tegal biasa. Jerantut sebuah pekan kecil di negeri Pahang. Langkahnya bermula di sini. Berkereta hampir 2 jam menuju ke sebuah destinasi di mana sedang menanti ratusan anak-anak bangsa yang menagih ilmu untuk dipenuhi di dada. Saya Cikgu Naim. Sekarang ni kita dalam perjalanan ke SK Ulu Temblik yang terletak di Kampung Bantal, lebih kurang dalam 80 km. Biasanya perjalanan mengambil masa dalam 2 jam hingga 2 jam setengah. Okey, kita dah masuk ke jalan menuju ke Kuala Tahan. Sepanjang jalan ni kita akan melalui kawasan hutan lah. Kemudahan telekomunikasi pula ada ketikanya amat terhad dan perlahan. Malah mereka bagaikan berada di bumi asing, dikelilingi hutan dan sungai yang luas. Kita dah sampai ke Pekan Kuala Tahan. Sebentar lagi kita akan berhenti di Pekan Kuala Tahan untuk membeli bekalan. Kerana untuk ke Kampung Bantal kita akan meneruskan perjalanan lebih kurang sejam lagi, iaitu separuh perjalanan daripada Bandar Jerantut. Jadi di Pekan Kuala Tahan ni, pada waktu dahulu, guru-guru yang berkhidmat di SK Ulu Temblik akan menaiki bot di Kuala Tahan yang mengambil masa 2 jam setengah. Kenapa tempat ini diberi nama Bukit Awan? Kerana pada waktu-waktu tertentu
kita dapat melihat awan akan meliputi di atas kawasan Bukit Awan ini. Okey, sekarang ni kita berada di Bukit Awan, salah satu tempat yang menarik sepanjang perjalanan ke Kampung Bantal. Okey, kalau kita lihat di bahagian atas puncak Bukit Awan ni adalah bekas jalan lama sebelum adanya jalan tar. Okey, jadi pada waktu dahulu guru-guru menggunakan jalan di lereng bukit menggunakan kenderaan pacuan 4 roda. Kali pertama melalui jalan lereng bukit ini, tipulah kalau tiada perasaan gemetar. Tetapi itulah yang terpaksa dilakukan oleh guru-guru untuk mendidik murid-murid di SK Ulu Tembling. Jadi itulah pengalaman yang saya rasa tak dapat dibeli dengan wang ringgit, dan itulah pengalaman yang paling bernilai untuk guru-guru di SK Ulu Tembling. Inilah keadaan jalan yang terpaksa dihadapi oleh guru-guru untuk keluar masuk ke Kampung Bantal Ulu Tembling pada setiap minggu. Okey, kita telah berada di penghujung jalan tar. Jadi kita akan meneruskan perjalanan melalui jalan batu sepanjang lebih kurang 2 km sehingga ke JT Kampung Bantal, dan kita akan meneruskan perjalanan dengan menaiki bot untuk menyeberangi Sungai Tembeling. Untuk menuju ke Kampung Bantal ini, kita perlu memulakan perjalanan dari Bandar Jerantut. Perhubungan jalan darat kini lebih baik berbanding dengan rakan-rakan lama mereka sebelum ini yang terpaksa meredah jalan air lebih 5 jam melalui Kuala Tembeling. Kita dah sampai di seberang Bantal, di kawasan JT. Jadi saya akan meletakkan kenderaan di sini, dan pada hari Jumaat barulah saya akan mengambil kenderaan pula untuk keluar ke Bandar Jerantut. Jadi sebentar lagi kita akan menunggu bot untuk menyeberangi Sungai Tembeling untuk ke Kampung Bantal. Jadi inilah rutin bagi guru-guru yang tinggal di Ulu Tembling. Sistem pendidikan tidak boleh berjaya tanpa dedikasi dan iltizam guru. Perubahan sebenar tidak akan berlaku tanpa kesungguhan serta pengorbanan guru dan pemimpin sekolah. Mereka sentiasa mencari kaedah untuk memupuk dan mengekalkan kecemerlangan. Guru dan pemimpin sekolah sedia ada bukan sahaja telah menggunakan pelbagai sumber dalam bentuk sokongan dan pembangunan profesional, malah profesyen keguruan juga telah menjadi suatu profesyen yang dinamik, kekal profesional dan memberikan kepuasan untuk menarik minat mereka yang terbaik supaya kekal berkhidmat dalam sistem pendidikan Malaysia. Selamat datang ke SK Ulu Tembling. Sekolah ini merupakan sekolah yang kelima saya bertugas sebagai guru besar. Mana sebelum ini saya pernah bertugas di SK Tanjung Besar Bentor, SK Kuala Penuh Kuantan, SK Sindrut, sekolah murid asli di Kuala Lipis, dan SK Limau Purut serta di SK Ulu Tembling. Saya mula bertugas di sekolah ini pada 1 bulan Mac 2021 atas permintaan saya. Sebab saya selama 7 tahun di SK Sindrut, sekolah asli seramai 602 orang murid, dan saya amat seronok di sekolah pedalaman itu. Jadi atas faktor itu, apabila saya ditukarkan ke SK Limau Purut, dan saya pun minta semula tukar ke SK Ulu Tembling, sekolah pedalaman. Jadi di sini, di sekolah ini, saya sudah berada hampir 1 tahun lebih. Saya berminat
bertugas di sekolah-sekolah pedalaman kerana saya melihat di sini kita dapat mempelbagaikan gaya pengurusan kita. Makna kita di sekolah pedalaman ini, kitalah sebagai segala-galanya. Makna kalau kita betul pembawakan kita, maka sekolah itu insya-Allah akan mencapai kejayaan dan kecemerlangan dia. Tapi kalau kita tidak membawa ke hala tuju yang benar, yang elok, maka sekolah itu akan long life lah. Jadi atas pengalaman saya di sekolah asli di Sindut selama 7 tahun, dan di sekolah itu saya sudah berjaya membawa sekolah itu ke arah yang lebih baik. Saya telah bertugas di SK Ulu Tembeling selama 10 tahun. Ini adalah sekolah pertama saya berkhidmat setelah menamatkan pengajian di Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Hais. Ketika kali pertama saya menerima tawaran untuk berkhidmat, saya telah ditempatkan di SK Ulu Tembeling. Pada mulanya, saya tercari-cari di manakah lokasi SK Ulu Tembeling. Pada hari perjalanan, saya telah diarahkan untuk ke JT Kuala Tahan dan di situ saya terpaksa menaiki bot ke SK Ulu Tembeling yang mengambil masa 3 jam. Selain daripada cabaran perjalanan untuk ke SK Ulu Tembeling, SK Ulu Tembeling adalah sekolah yang kecil dan jumlah guru yang sedikit. Kami juga diamanahkan untuk menggalas tanggungjawab yang lain di samping tanggungjawab hakiki kami iaitu mengajar murid-murid di SK Ulu Tembeling. Mereka adalah hero yang tidak didendang. Dikala ramai yang cuba mengelak dengan pelbagai alasan dijelma, guru-guru ini menerima amanah untuk bertugas di kawasan pedalaman. Memang ia kawasan yang terlalu asing bagi mereka, apatah lagi mereka yang berasal dari pekan atau bandar besar. Pada tafsiran awal, mengajar di sekolah pedalaman adalah suatu mimpi ngeri yang mahu dielak. Segalanya berbeza di sini. Tidak ada restoran atau gedung membeli belah untuk bersantai. Saya telah berkhidmat di SK Ulu Tembeling selama 12 tahun dan ini adalah sekolah pertama saya ditugaskan sebagai guru yang terlatih. Saya berbangga kerana diberi peluang untuk berkhidmat di sekolah pedalaman. SK Ulu Tembeling merupakan SK pilihan saya sebenarnya. Saya mohon untuk dihantar ke sekolah ini kerana masa ambilan untuk ke maktab batch saya merupakan ambilan khas untuk sekolah-sekolah pedalaman khususnya di Sabah dan Sarawak. Tetapi sebenarnya saya dah jatuh cinta dengan SK Ulu Tembeling kerana sebelum saya dihantar ke maktab, saya telah berkhidmat sebagai guru tidak terlatih di sini selama lebih kurang setahun. Bagi guru-guru di Sekolah Kebangsaan Ulu Tembeling di Kampung Bantal ini, segala kepayahan dan cabaran itu hilang apabila memikirkan kepada tugas mendidik anak bangsa sebagai seorang guru sebagaimana yang diikrarkan sebelum ini. Perjalanan ke SK Ulu Tembeling masa awal posting saya mengambil masa 4 hingga 5 jam dan pengangkutan utama adalah bot. Untuk sampai ke JT Kuala Tahan, kami akan berkumpul dan akan bergerak awal lah daripada JT. Jadi kami akan melalui beberapa jeram dan jika air surut, ada di sesetengah jeram, kami terpaksa turun dan tolak bot. Dari segi kesihatan pula, klinik waktu zaman awal posting saya, doktor tak ada doktor tetap. Jadi doktor akan rotate daripada klinik Kuala Tahan sebulan sekali. Saya memang ada masalah asma. Jadi bila tak ada doktor, agak susah sikitlah untuk saya dapatkan bekalan ubat. Jadi saya akan stop sendiri ubat-ubat saya. Dari segi makanan pun awal-awal posting dulu, makanan banyak berbeza dengan cara saya makan. Apa yang saya buat ialah saya terpaksa beli makanan dalam stok yang banyak untuk dibawa masuk ke Ulu Tembeling. Di sekolah ini ada seramai 17 orang guru dan 8 orang AKP. Sementara muridnya ada 75 orang, 20 orang terdiri pada murid orang asli. Jadi di sini juga saya perlu
berbaik-baik dengan guru, dan saya fokuskan sebenarnya apabila saya datang sekolah ini, saya fokuskan kepada 4 perkara. Yang pertama, budaya kerja berpasukan. Yang kedua, kemenjadian murid. Yang ketiga, dari segi keceriaan sekolah, dan yang keempatnya ialah peningkatan pencapaian kurikulum murid-murid di sini. Itulah 4 perkara utama yang saya fokuskan untuk sekolah ini. Dan untuk tahun pertama ini saya lebih fokuskan kepada kedatangan murid dan juga keceriaan sekolah. Bertugas di kawasan pedalaman tidaklah seteruk sebagaimana yang disangka oleh ramai pihak. Malah mereka juga begitu gembira melalui kehidupan sebagai seorang guru di pedalaman, dan khidmat mereka disanjung serta mendapat pengiktirafan masyarakat setempat. Guru-guru ini sedar perjalanan mereka ke Ulu Tembeling dulu dan sekarang penuh dengan dugaan serta terdedah dengan bahaya. Tetapi demi perjuangan mendidik anak bangsa, kesemuanya diserahkan kepada takdir ilahi. Saya berasal di Kampung Bantal dan bersekolah di sini, dan semasa saya bersekolah rendah dahulu, saya berkesempatan dua sekolah, permulaannya sekolah lama, dan sempat 2 tahun saya berada di sekolah baru. Sebab masa dulu saya bersekolah dulu dari darjah 1 sampai darjah 5 memang kami bersekolah duduk di kampung atas, memang beriringi dengan orang tua yang berbekalkan senapan patah. Sebab masa dulu memang kata orang tu harimau memang tak dapat lagi lah. Saya ni anak jati Ulu Tembeling lah, anak jati Kampung Bantal ya. Sampailah kata orang sekarang tu dia orang beri kepercayaan kepada saya sebagai ketua kampung. Seterusnya melantik saya menjadi YDP. Tanya almarhum Sultan Ahmad Shah datang ke sini sebab pusatnya Ulu Tembeling adalah di Kampung Bantal. Jadi dia nak tengok bangunan sekolahnya lain dari yang lain pada sekolah kampung lain di Ulu Tembeling. Kemesraan dengan orang rakyat Ulu Tembeling ni memang tak dapat dipisahkan lah. Jadi kita bukannya mohon, tapi dia yang titahkan sendiri supaya dia ubah suaikan bangunan. Alhamdulillah sekarang ni beginilah apa yang terdapat. Kita tengok lain dari sekolah-sekolah lain. Tugas sebagai pendidik yang dianggap mulia dan penuh barakah ini diteruskan dengan menganggap ia suatu amanah kepada negara. Hubungan antara sekolah dengan masyarakat juga sangat akrab dan harmoni. Semangat kemasyarakatan dan nilai kerjasama antara pihak sekolah dan PIBG dalam memastikan peningkatan prestasi sekolah memudahkan proses pendidikan kepada murid. Pelbagai aktiviti kemasyarakatan dijalankan sebagai lambang penyatuan dan satu hati antara sekolah dan para ibu bapa. Pengorbanan cikgu sini saya rasa tak terhingga dah. Pernah dengan saya masa jalan baru-baru siap dalam keadaan kita berlumpur. Kadang-kadang cikgu sampai 12 jam nak sampai ke Bandar Jurantuk daripada sini je. Kadang-kadang nak balik ada kadang tu setengah tu apa menangis tengah jalan ya. Memikir keadaannya, tanggungjawab dia orang nak sampai ke sini, tapi terpaksa juga kerana tugasnya dia jalankan di sini walaupun di Gusai, di Madaling, di Bantal ya. Jadi semangat orang memang kata orang tu boleh dikatakan wira lah ya, wira sebagai guru. Dengan hubungan erat yang terjalin ini, SK Ulu Tembeling tidak mempunyai banyak masalah dengan kehadiran murid ke sekolah kerana ibu bapa telah diterapkan dengan semangat dan peri pentingnya pendidikan kepada anak-anak mereka. Kerana itu tidak kedengaran keluhan mahupun rungutan daripada ibu bapa yang mengerah keringat demi menyekolahkan anak-anak untuk masa depannya lebih cerah. Ketiadaan jalan darat untuk ke sekolah tidak menjadi penghalang bagi mereka meneruskan persekolahan. Biarpun terpaksa berdepan dengan pelbagai risiko yang tinggi ketika berada di sungai, terutamanya ketika hujan, semua cabaran ini tidak mematahkan semangat mereka yang mahu anak-anak mereka menjadi insan yang berpendidikan. Lahir di Kampung Bantal, lepas tu sekolah di Kampung Bantal juga, sekolah kebangsaan. Masa tu ada sekolah dia hanya di Kampung Bantal, sekolah Ulu Tembeling saja. Kami bersyukurlah kepada
pihak kerajaan lah dapat membuat jalan. Tak sangka kita dapat jalan sebatang jalan ke Kampung Bantal ni. Usaha guru ni begitu kuat mendidik anak-anaknya. Saya amat bersyukurlah kerana cikgu-cikgu yang daripada luar sanggup datang sini semata-mata untuk kepentingan anak-anak kami. Kalau kita tidak sanggup jauh meninggalkan anak isteri, tapi beliau adalah seorang guru yang begitu kaliber untuk untuk kepentingan anak-anak kami di sini. Saban hari berdepan dengan murid-murid yang amat dahagakan ilmu pengetahuan, semangat mereka semakin bertambah untuk meneruskan amanah kerajaan bagi memberikan pendidikan kepada rakyat di segenap ceruk negara. Pantas menyesuaikan diri dengan keadaan persekitaran di pedalaman adalah kunci utama untuk mengelak rasa bosan dan tertekan. Sebagai guru besar, saya perlu berbaik dengan masyarakat di sini dan menjadikan mereka sebagai sebuah keluarga kita supaya kita senang menyelesaikan apa-apa masalah sekiranya berlaku isu-isu yang timbul membabitkan masyarakat ataupun guru-guru. Oleh kerana itulah saya terpaksa bercampur dengan mereka dalam apa jua program di kampung dan juga waktu-waktu ke lapangan, waktu-waktu petang saya akan bersantai-santai di kedai-kedai berminum bersama dengan mereka. Jadi dengan ini saya dapat input-input daripada ibu bapa ataupun daripada masyarakat untuk memperbaiki lagi pengurusan di sekolah ini. Saya suka keadaan di sini yang mana masyarakat di sini sangat membantu, dan walaupun komuniti kecil tapi kita tak rasa keseorangan. Dari segi rakan-rakan sekerja, kami tak ramai, tapi kami ada. Membantu sama sendiri dari segi banyak perkara. Contoh dia dari segi untuk kemudahan angkat barang, dari segi menyediakan alat-alat ABM, kami akan share. Dari segi download bahan-bahan untuk mengajar. Jadi siapa yang keluar dapat layan internet, kita akan share lah barang-barang yang boleh digunakan di dalam kelas. Sejujurnya saya amat kagum dengan kecekalan murid-murid SK Ulu Temblik untuk hadir ke sekolah walaupun mereka terpaksa menaiki bot, ada yang terpaksa meredah payah untuk sampai ke sekolah, tapi mereka tetap hadir ke sekolah. Untuk memudahkan murid-murid SK Ulu Temblik untuk menuntut ilmu, pihak sekolah telah menyediakan kemudahan asrama. Jadi murid-murid SK Ulu Temblik boleh tinggal di asrama seawal tahun 1 lagi. Guru di pedalaman bukan sahaja menikmati udara bersih dan jauh daripada masalah kesesakan, malah mereka juga gembira mendapat makanan laut yang segar dan murah. Kegigihan dan keriangan guru-guru di pedalaman ini membuktikan bahawa persepsi bertugas jauh di kawasan terpencil adalah suatu kehidupan yang memeritkan, tidak tepat sama sekali. Harapan saya sekolah Ulu Temblik ini akan lebih maju selaras dengan plan transformasi Pahang yang diilhamkan oleh Tuan Pengarah Pendidikan Pahang, iaitu guru-guru perlu bertindak mengikut 3C, iaitu cekap, cepat dan cermat. InsyaAllah mana tahun hadapan ataupun tahun ini pembinaan jambatan tu mungkin akan dibina untuk kita ke sekolah kebangsaan Ulu Temblik ini. InsyaAllah ya. Jadi kepada cikgu-cikgu yang berada di sini, teruskanlah tugas cikgu bagi kami. Saya ni sebagai YDP sini, insyaAllah saya akan bantu selagi boleh. Saya berharap saya diberikan lebih kekuatan dan kesihatan untuk terus menabur bakti demi mendidik anak-anak murid di SK Ulu Temblik supaya mereka tidak tercicir dengan murid-murid di bandar. Terpencil bukan bererti tercicir. Bagi mereka yang sudah lama menabur bakti untuk anak bangsa ini, tiada kata nasihat atau pedoman sebagai panduan. Hanya ikrar dan berjiwa besar, apa sahaja rintangan mampu diatasi. Ibarat Allah bisa, Tegal biasa.
di negeri Pahang. Langkahnya bermula di sini. Berkereta hampir 2 jam menuju ke sebuah destinasi di mana sedang menanti ratusan anak-anak bangsa yang menagih ilmu untuk dipenuhi di dada. Saya Cikgu Naim. Sekarang ni kita dalam perjalanan ke SK Ulu Tembeling yang terletak di Kampung Bantal. Lebih kurang dalam 80 km. Biasanya perjalanan mengambil masa dalam 2 jam hingga 2 jam setengah. Okey, kita dah masuk ke jalan menuju ke Kuala Tahan. Sepanjang jalan ni kita akan melalui kawasan hutan lah. Kemudahan telekomunikasi pula ada ketikanya amat terhad dan perlahan. Malah mereka bagaikan berada di bumi asing, dikelilingi hutan dan sungai yang luas. Kita dah sampai ke Pekan Kuala Tahan. Sebentar lagi kita akan berhenti di Pekan Kuala Tahan untuk membeli bekalan. Kerana untuk ke Kampung Bantal kita akan meneruskan perjalanan lebih kurang sejam lagi, iaitu separuh perjalanan daripada Bandar Jerantut. Jadi di Pekan Kuala Tahan ni, pada waktu dahulu, guru-guru yang berkhidmat di SK Ulu Tembeling akan menaiki bot di Kuala Tahan yang mengambil masa 2 jam setengah. Kenapa tempat ini diberi nama Bukit Awan? Kerana pada waktu-waktu tertentu kita dapat melihat awan akan meliputi di atas kawasan Bukit Awan ini. Okey, sekarang ni kita berada di Bukit Awan, salah satu tempat yang menarik sepanjang perjalanan ke Kampung Bantal. Okey, kalau kita lihat di bahagian atas puncak Bukit Awan ni adalah bekas jalan lama sebelum adanya jalan tar. Okay, jadi pada waktu dahulu guru-guru menggunakan jalan di lereng bukit, menggunakan kenderaan pacuan 4 roda. Kali pertama melalui jalan lereng bukit ini tipulah kalau tiada perasaan gementar. Tetapi itulah yang terpaksa dilakukan oleh guru-guru untuk mendidik murid-murid di SK Ulu Tembeling. Jadi itulah pengalaman yang saya rasa tak dapat dibeli dengan wang ringgit, dan itulah pengalaman yang paling bernilai untuk guru-guru di SK Ulu Tembeling. Keadaan jalan yang terpaksa dihadapi oleh guru-guru untuk keluar masuk ke Kampung Bantal Ulu Tembeling pada setiap minggu. Okey, kita telah berada di penghujung jalan tar. Jadi kita akan meneruskan perjalanan melalui jalan batu sepanjang lebih kurang 2 km sehingga ke JT Kampung Bantal, dan kita akan meneruskan perjalanan dengan menaiki bot untuk menyeberangi Sungai Tembeling. Untuk menuju ke Kampung Bantal ini, kita perlu memulakan perjalanan dari Bandar Jerantut. Perhubungan jalan darat kini lebih baik berbanding dengan rakan-rakan lama mereka sebelum ini yang terpaksa meredah jalan air lebih 5 jam melalui Kuala Tembeling. Kita dah sampai di seberang Bantal di kawasan JT. Jadi saya akan meletakkan kenderaan di sini, dan pada hari Jumaat barulah saya akan mengambil kenderaan pula untuk keluar ke Bandar Jerantut. Jadi sebentar lagi kita akan menunggu bot untuk menyeberangi Sungai Tembeling untuk ke Kampung Bantal. Jadi inilah rutin bagi guru-guru yang tinggal di Ulu Tembeling. Sistem pendidikan tidak boleh berjaya tanpa dedikasi dan iltizam guru. Perubahan sebenar tidak akan berlaku tanpa kesungguhan
serta pengorbanan guru dan pemimpin sekolah. Mereka sentiasa mencari kaedah untuk memupuk dan mengekalkan kecemerlangan. Guru dan pemimpin sekolah sedia ada bukan sahaja telah menggunakan pelbagai sumber dalam bentuk sokongan dan pembangunan profesional. Malah profesion keguruan juga telah menjadi suatu profesion yang dinamik, kekal profesional dan memberikan kepuasan untuk menarik minat mereka yang terbaik supaya kekal berkhidmat dalam sistem pendidikan Malaysia. Selamat datang ke SK Ulu Tembeling. Sekolah ini merupakan sekolah yang kelima saya bertugas sebagai guru besar. Mana sebelum ini saya pernah bertugas di SK Tanjung Besar Benter, SK Kuala Penuh Kuantan, SK Sindrut, sekolah murid asli di Kuala Lipis dan SK Limau Purut serta di SK Ulu Tembeling. Saya mula bertugas di sekolah ini pada 1 bulan Mac 2021 atas permintaan saya. Sebab saya selama 7 tahun di SK Sindrut, sekolah asli seramai 602 orang murid dan saya amat seronok di sekolah pedalaman itu. Jadi atas faktor itu, apabila saya ditukarkan ke SK Limau Purut dan saya pun minta semula tukar ke SK Ulu Tembeling sekolah pedalaman. Jadi di sini di sekolah ini saya sudah berada hampir 1 tahun lebih. Saya berminat bertugas di sekolah-sekolah pedalaman kerana saya melihat di sini kita dapat mempelbagaikan gaya pengurusan kita. Makna kita di sekolah pedalaman ini kitalah sebagai segala-galanya. Mana kalau kita betul pembawakan kita, maka sekolah itu insya-Allah akan mencapai kejayaan dan kecemerlangan dia. Tapi kalau kita tidak membawa ke hala tuju yang benar, yang elok, maka sekolah itu akan long lay lah. Jadi atas pengalaman saya di sekolah asli di Sindrut selama 7 tahun dan di sekolah itu saya sudah berjaya membawa sekolah itu ke arah yang lebih baik. Saya telah bertugas di SK Ulu Tembeling selama 10 tahun. Ini adalah sekolah pertama saya berkhidmat setelah menamatkan pengajian di Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Hais. Ketika kali pertama saya menerima tawaran untuk berkhidmat, saya telah ditempatkan di SK Ulu Tembeling. Pada mulanya, saya tercari-cari di manakah lokasi SK Ulu Tembeling. Pada hari perjalanan, saya telah diarahkan untuk ke JT Kuala Tahan dan di situ saya terpaksa menaiki bot ke SK Ulu Tembeling yang mengambil masa 3 jam. Selain daripada cabaran perjalanan untuk ke SK Ulu Tembeling, SK Ulu Tembeling adalah sekolah yang kecil dan jumlah guru yang sedikit. Kami juga diamanahkan untuk menggalas tanggungjawab yang lain di samping tanggungjawab hakiki kami iaitu mengajar murid-murid di SK Ulu Tembeling. Mereka adalah hero yang tidak didendang. Dikala ramai yang cuba mengelak dengan pelbagai alasan dijelma, guru-guru ini menerima amanah untuk bertugas di kawasan pedalaman. Memang ia kawasan yang terlalu asing bagi mereka, apatah lagi mereka yang berasal dari pekan atau bandar besar. Pada tafsiran awal, mengajar di sekolah pedalaman adalah suatu mimpi ngeri yang mahu dielak. Segalanya berbeza di sini. Tidak ada restoran atau gedung membeli belah untuk bersantai. Saya telah berkhidmat di SK Ulu Tembeling selama 12 tahun dan ini adalah sekolah pertama saya ditugaskan sebagai guru yang terlatih. Saya berbangga kerana diberi peluang untuk berkhidmat di sekolah pedalaman. SK Ulu Tembeling merupakan SK pilihan saya sebenarnya. Saya mohon untuk dihantar ke sekolah ini
Kerana masa ambilan untuk ke maktab, batch saya merupakan ambilan khas untuk sekolah-sekolah pedalaman, khususnya di Sabah dan Sarawak. Tetapi sebenarnya saya dah jatuh cinta dengan SK Ulu Tembeling kerana sebelum saya dihantar ke maktab, saya telah berkhidmat sebagai guru tidak terlatih di sini selama lebih kurang setahun. Bagi guru-guru di Sekolah Kebangsaan Ulu Tembeling di Kampung Bantal ini, segala kepayahan dan cabaran itu hilang apabila memikirkan kepada tugas mendidik anak bangsa sebagai seorang guru sebagaimana yang diikrarkan sebelum ini. Perjalanan ke SK Ulu Tembeling masa awal posting saya mengambil masa 4 hingga 5 jam dan pengangkutan utama adalah bot. Untuk sampai ke JT Kuala Tahan, kami akan berkumpul dan akan bergerak awal lah daripada JT. Jadi kami akan melalui beberapa jeram dan jika air surut, ada di setengah jeram, kami terpaksa turun dan tolak bot. Dari segi kesihatan pula, klinik waktu zaman awal posting saya, doktor tak ada doktor tetap. Jadi doktor akan rotate daripada klinik Kuala Tahan sebulan sekali. Saya memang ada masalah asma. Jadi bila tak ada doktor, agak susah sikitlah untuk saya dapatkan bekalan ubat. Jadi saya akan stop sendiri ubat-ubat saya. Dari segi makanan pun awal-awal posting dulu, makanan banyak berbeza dengan cara saya makan. Apa yang saya buat ialah saya terpaksa beli makanan dalam stok yang banyak untuk dibawa masuk ke Ulu Tembeling. Di sekolah ini ada seramai 17 orang guru dan 8 orang AKP. Sementara muridnya ada 75 orang, 20 orang terdiri pada murid orang asli. Jadi di sini juga saya perlu berbaik-baik dengan guru dan saya fokuskan sebenarnya apabila saya datang sekolah ini, saya fokuskan kepada 4 perkara. Yang pertama, budaya kerja berpasukan. Yang kedua, kemenjadian murid. Yang ketiga, keceriaan sekolah. Dan yang keempatnya ialah peningkatan pencapaian kurikulum murid-murid di sini. Itulah 4 perkara utama yang saya fokuskan untuk sekolah ini. Dan untuk tahun pertama ini, saya lebih fokuskan kepada kedatangan murid dan juga keceriaan sekolah. Bertugas di kawasan pedalaman tidaklah seteruk sebagaimana yang disangka oleh ramai pihak. Malah mereka juga begitu gembira melalui kehidupan sebagai seorang guru di pedalaman dan khidmat mereka disanjung serta mendapat pengiktirafan masyarakat setempat. Guru-guru ini sedar perjalanan mereka ke Ulu Tembeling dulu dan sekarang penuh dengan dugaan serta terdedah dengan bahaya. Tetapi demi perjuangan mendidik anak bangsa, kesemuanya diserahkan kepada takdir ilahi. Saya berasal di Kampung Bantal dan bersekolah di sini, dan semasa saya bersekolah rendah dahulu, saya berkesempatan dua sekolah, permulaannya sekolah lama dan sempat 2 tahun saya berada di sekolah baru. Sebab masa dulu saya bersekolah dulu dari darjah 1 sampai darjah 5 memang kami bersekolah duduk di kampung atas, memang beriringi dengan orang tua yang berbekalkan senapan patah. Sebab masa dulu memang kata orang tu harimau memang tak dapat lagi lah. Saya ni anak jati Ulu Tembeling lah, anak jati Kuala Bantal ya. Sampailah kata orang sekarang tu dia orang beri kepercayaan kepada saya sebagai ketua kampung. Seterusnya melantik saya menjadi YDP. Datangnya almarhum Sultan Ahmad Shah datang sini sebab pusatnya Ulu Tembeling adalah di Kampung Bantal. Jadi dia nak tengok bangunan sekolahnya lain dari yang lain pada sekolah kampung lain di Ulu Tembeling. Kemesraan dengan orang rakyat Ulu Tembeling ni memang tak dapat dipisahkan lah. Jadi kita bukannya mohon, tapi dia yang titahkan sendiri supaya dia ubah suaikan bangunan. Alhamdulillah sekarang ni beginilah apa yang terdapat. Kita tengok lain dari sekolah-sekolah lain. Tugas sebagai pendidik yang dianggap mulia dan penuh barakah ini diteruskan dengan menganggap ia suatu amanah kepada negara. Hubungan antara sekolah dengan masyarakat juga sangat akrab dan harmoni. Semangat kemasyarakatan dan nilai kerjasama antara pihak sekolah dan PIBG dalam memastikan peningkatan prestasi sekolah
memudahkan proses pendidikan kepada murid. Pelbagai aktiviti kemasyarakatan dijalankan sebagai lambang penyatuan dan satu hati antara sekolah dan para ibu bapa. Pengorbanan cikgu sini saya rasa tak terhingga dah. Pernah dengan saya masa jalan baru-baru siap dalam keadaan kita berlumpur. Kadang-kadang cikgu sampai 12 jam nak sampai ke Bandar Jerantuk daripada sini je. Kadang-kadang nak balik ada kadang tu setengah tu menangis tengah jalan ya. Memikir keadaannya, tanggungjawab dia orang nak sampai ke sini tapi terpaksa juga. Kerana tugasnya dijalankan di sini walaupun di Gusai, di Mat Dalin, di Bantal ya. Jadi semangat orang memang kata orang tu bila kita kata wira lah ya, wira sebagai guru. Dengan hubungan erat yang terjalin ini, SK Ulu Tembeling tidak mempunyai banyak masalah dengan kehadiran murid ke sekolah kerana ibu bapa telah diterapkan dengan semangat dan peri pentingnya pendidikan kepada anak-anak mereka. Kerana itu tidak kedengaran keluhan mahupun rungutan daripada ibu bapa yang mengerah keringat demi menyekolahkan anak-anak untuk masa depannya lebih cerah. Ketiadaan jalan darat untuk ke sekolah tidak menjadi penghalang bagi mereka meneruskan persekolahan. Biarpun terpaksa berdepan dengan pelbagai risiko yang tinggi ketika berada di sungai, terutamanya ketika hujan, semua cabaran ini tidak mematahkan semangat mereka yang mahu anak-anak mereka menjadi insan yang berpendidikan. Lahir di Kampung Bantal, lepas tu sekolah di Kampung Bantal juga, sekolah kebangsaan. Masa tu ada sekolah dia hanya di Kampung Bantal, sekolah Ulu Tembeling saja. Kami bersyukurlah kepada pihak kerajaan lah dapat membuat jalan. Tak sangka kita dapat jalan sebatang jalan ke Kampung Bantal ni. Usaha guru ni begitu kuat mendidik anak-anaknya. Saya amat bersyukurlah kerana cikgu-cikgu yang daripada luar sanggup datang sini semata-mata untuk kepentingan anak-anak kami. Kalau kita tidak sanggup jauh meninggalkan anak isteri, tapi beliau adalah seorang guru yang begitu kaliber untuk untuk kepentingan anak-anak kami di sini. Saban hari berdepan dengan murid-murid yang amat dahagakan ilmu pengetahuan, semangat mereka semakin bertambah untuk meneruskan amanah kerajaan bagi memberikan pendidikan kepada rakyat di segenap ceruk negara. Pantas menyesuaikan diri dengan keadaan persekitaran di pedalaman adalah kunci utama untuk mengelak rasa bosan dan tertekan. Sebagai guru besar, saya perlu berbaik dengan masyarakat di sini dan menjadikan mereka sebagai sebuah keluarga kita supaya kita senang menyelesaikan apa-apa masalah sekiranya berlaku isu-isu yang timbul membabitkan masyarakat ataupun guru-guru. Oleh kerana itulah saya terpaksa bercampur dengan mereka dalam apa jua program di kampung dan juga waktu-waktu ke lapangan, waktu-waktu petang saya akan bersantai-santai di kedai-kedai berminum bersama dengan mereka. Jadi dengan ini saya dapat input-input daripada ibu bapa ataupun daripada masyarakat untuk memperbaiki lagi pengurusan di sekolah ini. Saya suka keadaan di sini yang mana masyarakat di sini sangat membantu dan walaupun komuniti kecil tapi kita tak rasa keseorangan. Dari segi rakan-rakan sekerja kami tak ramai tapi kami ada membantu sama sendiri dari segi banyak perkara. Contoh dia dari segi untuk kemudahan angkat barang, dari segi menyediakan alat-alat ABM, kami akan share, dari segi download bahan-bahan untuk mengajar. Jadi siapa yang keluar dapat layan internet, kita akan share lah barang-barang yang boleh digunakan di dalam kelas. Sejujurnya saya amat kagum dengan kecekalan murid-murid SK Ulu Tembeling untuk hadir ke sekolah walaupun mereka terpaksa menaiki keyboard, ada yang terpaksa meredah payah untuk sampai ke sekolah, tapi mereka tetap hadir ke sekolah. Untuk memudahkan murid-murid SK Ulu Tembeling untuk menuntut ilmu,
pihak sekolah telah menyediakan kemudahan asrama. Jadi murid-murid SK Ulu Tembeling boleh tinggal di asrama seawal tahun 1 lagi. Guru di pedalaman bukan sahaja menikmati udara bersih dan jauh daripada masalah kesesakan, malah mereka juga gembira mendapat makanan laut yang segar dan murah. Kegigihan dan keriangan guru-guru di pedalaman ini membuktikan bahawa persepsi bertugas jauh di kawasan terpencil adalah suatu kehidupan yang memeritkan, tidak tepat sama sekali. Harapan saya sekolah Ulu Tembeling ini akan lebih maju selaras dengan plan transformasi Pahang yang diilhamkan oleh Tuan Pengarah Pendidikan Pahang, iaitu guru-guru perlu bertindak mengikut 3C, iaitu cekap, cepat dan cermat. InsyaAllah mana tahun hadapan ataupun tahun ini pembinaan jambatan tu mungkin akan dibina untuk kita ke sekolah kebangsaan Ulu Tembeling ni. InsyaAllah ya. Jadi kepada cikgu-cikgu yang berada di sini, teruskanlah tugas cikgu bagi kami. Saya ni sebagai YDP sini, insyaAllah saya akan bantu selagi boleh. Saya berharap saya diberikan lebih kekuatan dan kesihatan untuk terus menabur bakti demi mendidik anak-anak murid di SK Ulu Tembeling supaya mereka tidak tercicir dengan murid-murid di bandar. Terpencil bukan bererti tercicir. Bagi mereka yang sudah lama menabur bakti untuk anak bangsa ini, tiada kata nasihat atau pedoman sebagai panduan. Hanya ikrar dan berjiwa besar, apa sahaja rintangan mampu diatasi. Ibarat Allah bisa, tegal biasa. Jerantut sebuah pekan kecil di negeri Pahang. Langkahnya bermula di sini. Berkereta hampir 2 jam menuju ke sebuah destinasi di mana sedang menanti ratusan anak-anak bangsa yang menagih ilmu untuk dipenuhi di dada. Saya Cikgu Naim. Sekarang ni kita dalam perjalanan ke SK Ulu Tembeling yang terletak di Kampung Bantal, lebih kurang dalam 80 km. Biasanya perjalanan mengambil masa dalam 2 jam hingga 2 jam setengah. Okey, kita dah masuk ke jalan menuju ke Kuala Tahan. Sepanjang jalan ni kita akan melalui kawasan hutan lah. Kemudahan telekomunikasi pula ada ketikanya amat terhad dan perlahan. Malah mereka bagaikan berada di bumi asing, dikelilingi hutan dan sungai yang luas. Kita dah sampai ke Pekan Kuala Tahan. Sebentar lagi kita akan berhenti di Pekan Kuala Tahan untuk membeli bekalan. Kerana untuk ke Kampung Bantal kita akan meneruskan perjalanan lebih kurang sejam lagi, iaitu separuh perjalanan daripada Bandar Jerantut. Jadi di Pekan Kuala Tahan ni, pada waktu dahulu, guru-guru yang berkhidmat di SK Ulu Tembeling akan menaiki bot di Kuala Tahan yang mengambil masa 2 jam setengah. Kenapa tempat ini diberi nama Bukit Awan? Kerana pada waktu-waktu tertentu kita dapat melihat awan akan meliputi di atas kawasan Bukit Awan ini.
Okey, sekarang ni kita berada di Bukit Awan, salah satu tempat yang menarik sepanjang perjalanan ke Kampung Bantal. Okey, kalau kita lihat di bahagian atas puncak Bukit Awan ni adalah bekas jalan lama sebelum adanya jalan tar. Okey, jadi pada waktu dahulu guru-guru menggunakan jalan di lereng bukit menggunakan kenderaan pacuan 4 roda. Kali pertama melalui jalan lereng bukit ini, tipulah kalau tiada perasaan gemetar. Tetapi itulah yang terpaksa dilakukan oleh guru-guru untuk mendidik murid-murid di SK Ulu Tembeling. Jadi itulah pengalaman yang saya rasa tak dapat dibeli dengan wang ringgit dan itulah pengalaman yang paling bernilai untuk guru-guru di SK Ulu Tembeling. Inilah keadaan jalan yang terpaksa dihadapi oleh guru-guru untuk keluar masuk ke Kampung Bantal Ulu Tembeling pada setiap minggu. Okey, kita telah berada di penghujung jalan tar. Jadi kita akan meneruskan perjalanan melalui jalan batu sepanjang lebih kurang 2 km sehingga ke JT Kampung Bantal dan kita akan meneruskan perjalanan dengan menaiki bot untuk menyeberangi Sungai Tembeling. Untuk menuju ke Kampung Bantal ini, kita perlu memulakan perjalanan dari Bandar Jerantut. Perhubungan jalan darat kini lebih baik berbanding dengan rakan-rakan lama mereka sebelum ini yang terpaksa meredah jalan air lebih 5 jam melalui Kuala Tembeling. Kita dah sampai di seberang Bantal di kawasan JT. Jadi saya akan meletakkan kenderaan di sini dan pada hari Jumaat barulah saya akan mengambil kenderaan pula untuk keluar ke Bandar Jerantut. Jadi sebentar lagi kita akan menunggu bot untuk menyeberangi Sungai Tembeling untuk ke Kampung Bantal. Jadi inilah rutin bagi guru-guru yang tinggal di Ulu Tembeling. Sistem pendidikan tidak boleh berjaya tanpa dedikasi dan iltizam guru. Perubahan sebenar tidak akan berlaku tanpa kesungguhan serta pengorbanan guru dan pemimpin sekolah. Mereka sentiasa mencari kaedah untuk memupuk dan mengekalkan kecemerlangan. Guru dan pemimpin sekolah sedia ada bukan sahaja telah menggunakan pelbagai sumber dalam bentuk sokongan dan pembangunan profesional, malah profesion keguruan juga telah menjadi suatu profesion yang dinamik, kekal profesional dan memberikan kepuasan untuk menarik minat mereka yang terbaik supaya kekal berkhidmat dalam sistem pendidikan Malaysia. Selamat datang ke SK Ulu Tembeling. Sekolah ini merupakan sekolah yang kelima saya bertugas sebagai guru besar. Mana sebelum ini saya pernah bertugas di SK Tanjung Besar Bentol, SK Kuala Penuh Kuantan, SK Sindrut, sekolah murid asli di Kuala Lipis dan SK Limau Purut serta di SK Ulu Tembeling. Saya mula bertugas di sekolah ini pada 1 bulan Mac 2021 atas permintaan saya. Sebab saya selama 7 tahun di SK Sindrut, sekolah asli seramai 602 orang murid dan saya amat seronok di sekolah pedalaman itu. Jadi atas faktor itu, apabila saya ditukarkan ke SK Limau Purut dan saya pun minta semula tukar ke SK Ulu Tembeling sekolah pedalaman. Jadi di sini di sekolah ini saya sudah berada hampir 1 tahun lebih. Saya berminat bertugas di sekolah-sekolah pedalaman kerana saya melihat di sini kita dapat mempelbagaikan gaya pengurusan kita.
Makna kita di sekolah pedalaman ini, kitalah sebagai segala-galanya. Makna kalau kita betul pembawakan kita, maka sekolah itu insya-Allah akan mencapai kejayaan dan kecemerlangan dia. Tapi kalau kita tidak membawa ke hala tuju yang benar, yang elok, maka sekolah itu akan long lay lah. Jadi atas pengalaman saya di sekolah asli di Sindut selama 7 tahun, dan di sekolah itu saya sudah berjaya membawa sekolah itu ke arah yang lebih baik. Saya telah bertugas di SK Ulu Tembeling selama 10 tahun. Ini adalah sekolah pertama saya berkhidmat setelah menamatkan pengajian di Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Hais. Ketika kali pertama saya menerima tawaran untuk berkhidmat, saya telah ditempatkan di SK Ulu Tembeling. Pada mulanya, saya tercari-cari di manakah lokasi SK Ulu Tembeling. Pada hari perjalanan, saya telah diarahkan untuk ke JT Kuala Tahan, dan di situ saya terpaksa menaiki bot ke SK Ulu Tembeling yang mengambil masa 3 jam. Selain daripada cabaran perjalanan untuk ke SK Ulu Tembeling, SK Ulu Tembeling adalah sekolah yang kecil dan jumlah guru yang sedikit. Kami juga diamanahkan untuk menggalas tanggungjawab yang lain di samping tanggungjawab hakiki kami, iaitu mengajar murid-murid di SK Ulu Tembeling. Mereka adalah hero yang tidak didendang. Dikala ramai yang cuba mengelak dengan pelbagai alasan dijelma, guru-guru ini menerima amanah untuk bertugas di kawasan pedalaman. Memang ia kawasan yang terlalu asing bagi mereka, apatah lagi mereka yang berasal dari pekan atau bandar besar. Pada tafsiran awal, mengajar di sekolah pedalaman adalah suatu mimpi ngeri yang mahu dielak. Segalanya berbeza di sini. Tidak ada restoran atau gedung membeli belah untuk bersantai. Saya telah berkhidmat di SK Ulu Tembeling selama 12 tahun dan ini adalah sekolah pertama saya ditugaskan sebagai guru yang terlatih. Saya berbangga kerana diberi peluang untuk berkhidmat di sekolah pedalaman. SK Ulu Tembeling merupakan SK pilihan saya sebenarnya. Saya mohon untuk dihantar ke sekolah ini kerana masa ambilan untuk ke maktab batch saya merupakan ambilan khas untuk sekolah-sekolah pedalaman khususnya di Sabah dan Sarawak. Tetapi sebenarnya saya dah jatuh cinta dengan SK Ulu Tembeling kerana sebelum saya dihantar ke maktab, saya telah berkhidmat sebagai guru tidak terlatih di sini selama lebih kurang setahun. Bagi guru-guru di Sekolah Kebangsaan Ulu Tembeling di Kampung Bantal ini, segala kepayahan dan cabaran itu hilang apabila memikirkan kepada tugas mendidik anak bangsa sebagai seorang guru sebagaimana yang diikrarkan sebelum ini. Perjalanan ke SK Ulu Tembeling masa awal posting saya mengambil masa 4 hingga 5 jam dan pengangkutan utama adalah bot. Untuk sampai ke JT Kuala Tahan, kami akan berkumpul dan akan bergerak awal lah daripada JT. Jadi kami akan melalui beberapa jeram dan jika air surut, ada di setengah jeram, kami terpaksa turun dan tolak bot. Dari segi kesihatan pula, klinik waktu zaman awal posting saya, tak ada doktor tetap. Jadi doktor akan rotate daripada klinik Kuala Tahan sebulan sekali. Saya memang ada masalah asma. Jadi bila tak ada doktor, agak susah sikitlah untuk saya dapatkan bekalan ubat. Jadi saya akan stop sendiri ubat-ubat saya. Dari segi makanan pun awal-awal posting dulu, makanan banyak berbeza dengan cara saya makan. Apa yang saya buat ialah saya terpaksa beli makanan dalam stok yang banyak untuk dibawa masuk ke Ulu Tembeling. Di sekolah ini ada seramai 17 orang guru dan 8 orang AKP. Sementara muridnya ada 75 orang, 20 orang terdiri pada murid orang asli. Jadi di sini juga saya perlu
berbaik-baik dengan guru, dan saya fokuskan sebenarnya apabila saya datang sekolah ini, saya fokuskan kepada 4 perkara. Yang pertama, budaya kerja berpasukan. Yang kedua, kemenjadian murid. Yang ketiga, dari segi keceriaan sekolah, dan yang keempatnya ialah peningkatan pencapaian kurikulum murid-murid di sini. Itulah 4 perkara utama yang saya fokuskan untuk sekolah ini. Dan untuk tahun pertama ini saya lebih fokuskan kepada kedatangan murid dan juga keceriaan sekolah. Bertugas di kawasan pedalaman tidaklah seteruk sebagaimana yang disangka oleh ramai pihak. Malah mereka juga begitu gembira melalui kehidupan sebagai seorang guru di pedalaman, dan khidmat mereka disanjung serta mendapat pengiktirafan masyarakat setempat. Guru-guru ini sedar perjalanan mereka ke Ulu Tembeling dulu dan sekarang penuh dengan dugaan serta terdedah dengan bahaya. Tetapi demi perjuangan mendidik anak bangsa, kesemuanya diserahkan kepada takdir ilahi. Saya berasal di Kampung Bantal dan bersekolah di sini, dan semasa saya bersekolah rendah dahulu, saya berkesempatan dua sekolah, permulaannya sekolah lama, dan sempat 2 tahun saya berada di sekolah baru. Sebab masa dulu saya bersekolah dulu dari darjah 1 sampai darjah 5 memang kami bersekolah duduk di kampung atas, memang beriringi dengan orang tua yang berbekalkan senapan patah. Sebab masa dulu memang kata orang tu harimau memang tak dapat lagi lah. Saya ni anak jati Ulu Tembeling lah, anak jati Kampung Bantal ya. Sampailah kata orang sekarang tu dia orang beri kepercayaan kepada saya sebagai ketua kampung. Seterusnya melantik saya menjadi YDP. Tanya almarhum Sultan Ahmad Shah datang ke sini sebab pusatnya Ulu Tembeling adalah di Kampung Bantal. Jadi dia nak tengok bangunan sekolahnya lain dari yang lain pada sekolah kampung lain di Ulu Tembeling. Kemesraan dengan orang rakyat Ulu Tembeling ni memang tak dapat dipisahkan lah. Jadi kita bukannya mohon, tapi dia yang titahkan sendiri supaya dia ubah suaikan bangunan. Alhamdulillah sekarang ni beginilah apa yang terdapat. Kita tengok lain dari sekolah-sekolah lain. Tugas sebagai pendidik yang dianggap mulia dan penuh barakah ini diteruskan dengan menganggap ia suatu amanah kepada negara. Hubungan antara sekolah dengan masyarakat juga sangat akrab dan harmoni. Semangat kemasyarakatan dan nilai kerjasama antara pihak sekolah dan PIBG dalam memastikan peningkatan prestasi sekolah memudahkan proses pendidikan kepada murid. Pelbagai aktiviti kemasyarakatan dijalankan sebagai lambang penyatuan dan satu hati antara sekolah dan para ibu bapa. Pengorbanan cikgu sini saya rasa tak terhingga dah. Pernah dengan saya masa jalan baru-baru siap dalam keadaan kita berlumpur. Kadang-kadang cikgu sampai 12 jam nak sampai ke Bandar Jerantuk daripada sini je. Kadang-kadang nak balik ada kadang tu setengah tu menangis tengah jalan ya. Memikir keadaannya, tanggungjawab dia orang nak sampai ke sini, tapi terpaksa juga kerana tugasnya dia jalankan di sini walaupun di Gusai, di Madaling, di Bantal ya. Jadi semangat orang memang kata orang tu boleh dikatakan wira lah ya, wira sebagai guru. Dengan hubungan erat yang terjalin ini, SK Ulu Tembeling tidak mempunyai banyak masalah dengan kehadiran murid ke sekolah kerana ibu bapa telah diterapkan dengan semangat dan peri pentingnya pendidikan kepada anak-anak mereka. Kerana itu tidak kedengaran keluhan mahupun rungutan daripada ibu bapa yang mengerah keringat demi menyekolahkan anak-anak untuk masa depannya lebih cerah. Ketiadaan jalan darat untuk ke sekolah tidak menjadi penghalang bagi mereka meneruskan persekolahan. Biarpun terpaksa berdepan dengan pelbagai risiko yang tinggi ketika berada di sungai, terutamanya ketika hujan, semua cabaran ini tidak mematahkan semangat mereka yang mahu anak-anak mereka menjadi insan yang berpendidikan. Lahir di Kampung Bantal, lepas tu sekolah di Kampung Bantal juga, sekolah kebangsaan. Masa tu ada sekolah dia hanya di Kampung Bantal, sekolah Ulu Tembeling saja. Kami bersyukurlah kepada
pihak kerajaan lah dapat membuat jalan. Tak sangka kita dapat jalan sebatang jalan ke Kampung Bantal ni. Usaha guru ni begitu kuat mendidik anak-anaknya. Saya amat bersyukurlah kerana cikgu-cikgu yang daripada luar sanggup datang sini semata-mata untuk kepentingan anak-anak kami. Kalau kita tidak sanggup jauh meninggalkan anak isteri, tapi beliau adalah seorang guru yang begitu kaliber untuk untuk kepentingan anak-anak kami di sini. Saban hari berdepan dengan murid-murid yang amat dahagakan ilmu pengetahuan, semangat mereka semakin bertambah untuk meneruskan amanah kerajaan bagi memberikan pendidikan kepada rakyat di segenap ceruk negara. Pantas menyesuaikan diri dengan keadaan persekitaran di pedalaman adalah kunci utama untuk mengelak rasa bosan dan tertekan. Sebagai guru besar, saya perlu berbaik dengan masyarakat di sini dan menjadikan mereka sebagai sebuah keluarga kita supaya kita senang menyelesaikan apa-apa masalah sekiranya berlaku isu-isu yang timbul membabitkan masyarakat ataupun guru-guru. Oleh kerana itulah saya terpaksa bercampur dengan mereka dalam apa jua program di kampung dan juga waktu-waktu ke lapangan, waktu-waktu petang saya akan bersantai-santai di kedai-kedai berminum bersama dengan mereka. Jadi dengan ini saya dapat input-input daripada ibu bapa ataupun daripada masyarakat untuk memperbaiki lagi pengurusan di sekolah ini. Saya suka keadaan di sini yang mana masyarakat di sini sangat membantu, dan walaupun komuniti kecil tapi kita tak rasa keseorangan. Dari segi rakan-rakan sekerja kami tak ramai, tapi kami ada membantu sama sendiri dari segi banyak perkara. Contoh dia dari segi untuk kemudahan angkat barang, dari segi menyediakan alat-alat ABM, kami akan share. Dari segi download bahan-bahan untuk mengajar. Jadi siapa yang keluar dapat layan internet, kita akan share lah barang-barang yang boleh digunakan di dalam kelas. Sejujurnya saya amat kagum dengan kecekalan murid-murid SK Ulu Temblik untuk hadir ke sekolah walaupun mereka terpaksa menaiki bot, ada yang terpaksa meredah payah untuk sampai ke sekolah, tapi mereka tetap hadir ke sekolah. Untuk memudahkan murid-murid SK Ulu Temblik untuk menuntut ilmu, pihak sekolah telah menyediakan kemudahan asrama. Jadi murid-murid SK Ulu Temblik boleh tinggal di asrama seawal tahun 1 lagi. Guru di pedalaman bukan sahaja menikmati udara bersih dan jauh daripada masalah kesesakan, malah mereka juga gembira mendapat makanan laut yang segar dan murah. Kegigihan dan keriangan guru-guru di pedalaman ini membuktikan bahawa persepsi bertugas jauh di kawasan terpencil adalah suatu kehidupan yang memeritkan, tidak tepat sama sekali. Harapan saya sekolah Ulu Temblik ini akan lebih maju selaras dengan plan transformasi Pahang yang diilhamkan oleh Tuan Pengarah Pendidikan Pahang, iaitu guru-guru perlu bertindak mengikut 3C, iaitu cekap, cepat dan cermat. InsyaAllah mana tahun hadapan ataupun tahun ini pembinaan jambatan tu mungkin akan dibina untuk kita ke sekolah kebangsaan Ulu Temblik ini. InsyaAllah ya. Jadi kepada cikgu-cikgu yang berada di sini, teruskanlah tugas cikgu bagi kami. Saya ni sebagai YDP sini, insyaAllah saya akan bantu selagi boleh. Saya berharap saya diberikan lebih kekuatan dan kesihatan untuk terus menabur bakti demi mendidik anak-anak murid di SK Ulu Temblik supaya mereka tidak tercicir dengan murid-murid di bandar. Terpencil bukan bererti tercicir. Bagi mereka yang sudah lama menabur bakti untuk anak bangsa ini, tiada kata nasihat atau pedoman sebagai panduan. Hanya ikrar dan berjiwa besar, apa sahaja rintangan mampu diatasi. Ibarat Allah bisa, Tegal biasa.